Petikan ringkas, perutusan khas oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia mengenai Pelan Pemulihan Ekonomi Jangka Pendek. Kerajaan akan memperkenalkan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara dengan tema Bersama Menjana Ekonomi. Di bawah penjana ini, kerajaan telah pun mengenal pasti 3 teras utama, iaitu pertama, memperkasakan rakyat, empower people. Keduanya ialah melonjakkan perniagaan, propel businesses. Dan ketiga, merangsang ekonomi, yakni stimulate the economy. Secara keseluruhannya, terdapat 40 inisiatif bernilai 35 bilion ringgit di bawah penjana ini. Daripada jumlah ini, sebanyak 10 bilion merupakan suntikan fiskal langsung daripada kerajaan. Dengarkan IKIM 106.2 FM di Johor Bahru. Inspirasi Inforia Islami. Anda kini sedang mendengarkan Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz Haji Osman. Berkelip itu kejora, berkilau itu permata, bersinar itu cahaya, purnama di malam hari, semerbak harum kasturi, memancar wajah berseri, meresap kesan nubari. Rasulullah cahaya atas cahaya, menerangi seluruh alam buana. Nur ilahi bercahaya di langit, Nur Muhammad bercahaya di bumi. Akhlak mulia yang terpuji, peribadi luhur murni, dikasihi, disayangi, kau penghulu para nabi. Berkelip itu kejora, berkilau itu permata, bersinar itu cahaya, purnama di malam hari, semerbak harum kasturi, memancar wajah berseri, meresap kesan nubari. Rasulullah cahaya atas cahaya, menerangi seluruh alam buana. Nur ilahi bercahaya di langit, Nur Muhammad bercahaya di bumi. Akhlak mulia yang terpuji, peribadi luhur murni, dikasihi, disayangi, kau penghulu para nabi. Tanpa cahaya merambalah cinta, tanpa pedoman tersesat di dunia. Al-Quran dan Sunnah petunjuk yang nyata, hidup sentosa di sulur cahaya. Satu jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran dan seruan azan.
bersama segmen Renungan Hikmah setiap hari jam 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bicara bermanfaat pelbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pendek kata, kalau orang yang pergi buat servis, dia hanya servis buang minyak, ganti minyak baru. Tahu satu silinder, dua silinder, tiga silinder, empat silinder. Belilah minyak yang betul-betul still ada cap E atau cap A tekan. Nak tahu lebih lagi tentang otomotif? Jom ikuti segmen MTech bersama Datuk Engineer Haji Muhammad bin Dalib setiap Isnin bermula jam 3.15 petang. MTech, dunia otomotif anda. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama kami. Jadikan IKIM teman anda bersiaran bersama dengan saya Faiz Haji Osman saat ini. InsyaAllah untuk segmen Dari Hati kita akan bersiaran bersama dengan tetamu saya di bukan dekat studio. Ini istimewa sikit. Jauh sikit kita bawakan untuk sama-sama kita dengarkan perbincangan pada malam ini. Banyak yang akan kita bicarakan, yang akan kita dengarkan kupasannya. InsyaAllah pelbagai perbincangan menarik yang akan kita dengarkan, harapnya memberi manfaat terbaik buat anda. Anda boleh tonton bersama-sama kami siaran secara langsung di live Facebook IKIM FM. InsyaAllah kita juga bersiaran saat ini, anda boleh tonton siaran kami. Dan saya bersama dengan dua orang tetamu di rumah. Okey, kita bersiaran menerusi Skype pada malam ini. Kita bawakan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Abdul Halim Siddiq, Profesor Undang-Undang Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat ke? Alhamdulillah. Selamat Hari Raya kita. Sihat. Ya, dah habis buat senam lah. Dah habis. Nampak soalan cepu-cemas sangat tu. Okey, Datuk, malam ini kita nak sembang-sembang. Jangan bimbang anda rakan-rakan saya. Kita juga bersiaran bersama dengan yang bahagia Profesor Datuk Nur Azia Haji Muhammad Awal, Profesor Undang-Undang Keluarga, Wanita dan Kanak-Kanak Universiti Kebangsaan Malaysia, juga Pesuruhjaya Kanak-Kanak Suhakam. Kejap lagi akan bersama-sama dengan kita. InsyaAllah awal ini kita nak bersama dengarkan perbincangan tentang isu yang ramai sedang perkatakan saat ini. Saya pasti Datuk Halim sendiri banyak juga soalan-soalan yang diterima tentang isu yang hangat ini, tentang pemandu mabuk. Kontroversi isu ni, tapi harapnya kita dapat bawakan satu perbincangan yang kita nak memberikan input terbaik buat rakan-rakan pendengar kita. Dalam kebimbangan kita hari ini, kita bimbang tentang wabak dan juga virus COVID-19 ini. Dan dalam masa yang sama, kita juga mengalami satu lagi perkara yang merunsingkan ahli masyarakat sehingga mencetuskan kebimbangan ramai yang mana mengakibatkan kehilangan nyawa. Jadi kita nak dengarkan jugalah perbincangan pada malam ini tentang pemandu mabuk. Kita nak dengarkan pandangan yang berbahagia Prof. Datuk Dr. Abdul Halim Siddiq berkaitan dengan isu ini. Ramai minta pinda Akta 333 ini agar hukuman lebih berat dikenakan kepada pemandu mabuk. Yang mana yelah, kita percaya, saya sendiri pun kalau balik kerja tengah-tengah malam, adalah juga 2-3 kereta yang kita bimbang ke kiri ke kanan, kan, mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Kita nak tenteram di atas jalan raya. Jadi ini mengundang bahaya. Jadi minta pandangan yang bahagia Prof. Datuk sendiri berkaitan dengan isu ini. Bagaimana penguatkuasaan undang-undang selepas ini? Apa yang perlu kita masukkan dalam elemen undang-undang Akta 33 itu untuk tambah baik bagi menangani perkara ini agar tidak berlaku perkara yang akhirnya mengorbankan lebih banyak nyawa. Baik, terima kasih. Memang topik ini topik yang paling kontemporari, paling hangat di masa kini. Sebenarnya isu ini ialah satu isu yang lama. Ya, memandu di bawah kawalan, kontrol oleh kawalan elemen-elemen yang memabukkan. Bukan sahaja alkohol, tapi apa saja elemen yang boleh memabukkan. Maka termasuk juga iaitu dadah, dadah dan apa-apa bahan yang boleh memabukkan sehingga hilang kawalan ketika memandu di jalan raya.
dan kenderaan itu adalah kenderaan bermotor. Kalau naik basikal, mabuk, tak kisahlah. Saya. Dia langgar orang pun tak apa, dia mati. Tapi ini kenderaan bermotor. Dan di jalan raya, kita andaikan semua orang yang memandu kenderaan bermotor ada mempunyai lesen yang sah. Saya. Sebab itu dia boleh ke jalan raya dan kenderaan dia ada road tax, dia ada bayar cukai jalan dan dia ada lesen yang sah. Dan apabila kita cemak, dia ada lesen sah, ada road tax, tetapi ketika itu dia memandu dalam keadaan dia tidak sedar kerana dia punya tahap alkohol atau dalam tubuhnya benda yang memabukkan, bahaya memabukkan itu terlalu tinggi. Saya. Dan ini telah menyebabkan dia tidak ada kawalan ke atas pemanduan itu. Dan yang paling dahsyat, akibatnya dia menempuh kemalangan. Bukan saja dia cedera, kadang-kadang dia tidak cedera. Tetapi orang yang terlibat dalam kemalangan itu menerima padah yang dahsyat, kadang-kadang membawa maut. Dan dewasa kini banyak yang menyebabkan kematian oleh sebab pelanggaran pemandu yang mabuk. Dan kita guna istilah mabuk sebab dikatakan mereka ini ketika dijumpai di jalan raya ada bau minuman keras. Dan mungkin ada yang tak ada bau, mungkin sebab dia ambil dadah. Kita pun tidak tahu. Hanya siasatan polis dan bahagian hospital, doktor akan boleh menentukan daripada kajian darah sama ada alkohol level dalam tubuh badan itu adalah level yang dibenarkan untuk memandu. Dan sebab itu apabila polis menjalankan rondaan, nampak kenderaan yang memandu kereta dalam keadaan yang tidak tentu arah, ke tepi, ke kanan, zigzagging macam Pak A nampak tu, biasanya polis akan tahan dan akan minta pemandu tu berhenti dan untuk disuruh jalan dalam straight line. Boleh tak dia jalan lurus? Kadang-kadang dia jalan sengit-sengit. Dan bukan saja itu, lalu polis dalam kenderaan rondaan dia ada bawa apa mesin yang kita namakan breathalyzer. Breathalyzer ni kita akan suruh dia embus nak tengok kadar alkohol dalam pernafasan dia itu. Jadi kalau itu boleh digunakan, itu polis dengan terus boleh dapat tahu sama ada dia punya kadar alkohol itu terlalu tinggi dan dia tidak sepatutnya memandu. Tapi dalam banyak hal, itu kalau polis dapat tahan sebelum dia terlibat dengan pelanggaran. Tapi dalam banyak hal, polis tak sempat tahan dia memang memandu dengan penuh laju dan di bawah pengaruh alkohol atau bahan yang memabukkan. Itu yang mengakibatkan tragedi, orang kehilangan nyawa akibat kecuaian dia. Dan ramai yang minta undang-undang diberatkan lagi, ditambahkan lagi. Untuk makluman, kalau saya boleh beri analogi begini dah. Mangsa itu meninggal dunia, mangsa itu mati. Dalam undang-undang negara kita sekarang, apabila seorang manusia menyebabkan kematian seorang manusia lain, itu adalah membunuh. Jadi kalau A bunuh B dengan menggunakan senjata berbahaya, senjata berbahaya itu didefinisikan sebagai apa-apa saja yang boleh digunakan untuk menembak, menikam, memotong atau meletup. Itu senjata berbahaya. Kalau saya tembak Faiz menggunakan pistol, Faiz mati. Saya membunuh Faiz. Tetapi kalau saya pandu kereta, saya nampak Faiz lintas jalan, saya memang niat nak langgar you. Saya langgar you, gayu mati. Saya tidak akan didakwa kerana membunuh. Saya didakwa kerana memandu dengan melulu dan cuai. Istilah yang digunakan adalah rash and negligent driving. Rash and negligent act, section 304A. Dan hukumannya di situ paling tinggi 2 tahun penjara. Dan kalau saya dengan membunuh, saya akan lepas. Yes. Jadi nampak tak? Dua-dua mengakibatkan
dua senario mengakibatkan kematian. Tapi kalau saya guna senjata yang bahaya, saya akan boleh dihukum bunuh. Bawah Seksyen 302. Tapi kalau saya gunakan kenderaan bermotor mengakibatkan you mati, saya tidak akan didakwa kerana membunuh. Saya akan didakwa kerana berkelakuan melulu dan cuai. Noise and negligence. Inilah yang dinampakkan ketidakadilannya. Oh, maknanya kalau saya nak bunuh orang dan saya tidak mau dihukum bunuh, saya guna kenderaan lah, saya langgar. Ibaratnya begitulah nampaknya. Tetapi apabila kita pindah Akta Pengangkutan Jalan Raya, kita ada Seksyen 41. Ini Akta Pengangkutan Jalan Raya. Seksyen itu Akta 333. Dia ada peruntukan yang lebih berat lagi daripada kanun keseksaan tadi. Kanun keseksaan, kalau dia pun memandu dalam keadaan mabuk, kita katakan dia memandu dengan melulu dan cuai, hukuman dia tak sampai 2 tahun pun kadang-kadang. Tetapi bawah Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan Raya, dia boleh didakwa dan disabitkan kesalahan sebab memandu dengan penuh cuai sehingga akan menyebabkan kematian orang, dia boleh dihukum sampai 30 tahun penjara maksimum. Kalau dia tidak berniat, dia dapat buktikan bahawa dia tidak berniat untuk menyebabkan kematian, boleh juga didenda sehingga 10 tahun maksimum. Tadi 30 tahun. Walau bagaimanapun, ini tidak memadai kerana waris kepada si mati menuntut keadilan kerana suami saya dah mati, isteri saya dah mati, anak saya dah mati. Sedangkan pemandu yang mabuk tadi seronok, masih hidup. Dan dia memandu kereta dengan penuh pengetahuan bahawa dia mabuk. Dan tak ada orang paksa dia minum sampai mabuk. Jadi dia kena bertanggungjawab di atas perbuatan dia yang penuh cuai dan melulu itu. Mengakibatkan seorang hilang ketua keluarga, hilang orang yang disayangi, anak, isteri dan sebagainya. Dan sekarang ada gesaan supaya orang yang mengakibatkan kematian ini dengan memandu kenderaan bermotor di bawah pengaruh alkohol ataupun dadah, mereka hendaklah dipertanggungjawabkan berlebih lagi, iaitu bukan sahaja mereka ini dihukum, mungkin dihukum penjara 30 tahun berkan, tapi mereka hendaklah membayar pula, membiayai mangsa tu punya keluarga, isteri dia ke, anak dia ke, sebab kalau dia tu ketua keluarga, the main breadwinner yang bekerja, dia seorang saja. Siapa nak bagi dia makan minum anak dia? Jadi sekarang dia ada ramai lagi tanggungannya. Orang yang menyebabkan kematian ketua keluarga tadi, dia patut menyara mangsa tu punya keluarga. Ini yang kita katakan kebajikan untuk mangsa. Jadi this is what we call victim punya kebajikan. Okay? The welfare of the victim. So ini sebahagian daripada victimology yang patut kita perkenalkan, iaitu kebajikan untuk mangsa jenayah. Dah patut lama kita perkenalkan di Malaysia. Tapi kita sibuk je tangkap penjenayah, lepas tu kita nak lock up, nak masukkan penjara. Apa jadi dengan mangsa punya keluarga? Mangsa dah mati dah. Tapi keluarga mangsa, siapa nak tanggung? Takkan kerajaan ni ke? Kerajaan bukan banyak duit sangat pun. Tengok sekarang dengan PKP, dengan COVID dan sebagainya, banyak tanggung. Sekarang orang yang menyebabkan kematian itu, dia patut bertanggungjawab. Kita undang-undang perlu ada mengenakan dia tanggungjawab terhadap dia, tolong membiayai, menyara keluarga tersebut yang mana dialah punca kematian itu. Satunya hukuman dan satu lagi adalah mungkin pampasan kepada keluarga mangsa. Dia pampasan itu tak penting sangat. Dia ialah pembiayaan dia berterusan sepanjang masa. Berterusan. Pampasan sekali saja. Kan kalau mahkamah kata bayar 10,000, 10,000. Tapi kita nak dia pembiayaan kebajikan mangsa punya keluarga. Ini penting supaya dia lebih bertanggungjawab. Kerana setiap kali dia ziarah, setiap kali dia tengok mangsa punya keluarga, dia sepatutnya insaf. Kita nak tanamkan semangat ini supaya dia insaf dan sedar jangan buat lagi. Dia kali you menyebabkan kematian orang, sampai bila-bila you bertanggungjawab. Ini yang patut kita tanamkan kepada semua orang yang ada kenderaan bermotor, yang suka pergi meminum-minum.
Dia nak minum alkohol, dia nak minum itu, agama dia benarkan, dia suka minum, okey. Dan ada lesen orang jual alkohol, dibenarkan, okey. Tetapi apabila dia berkelakuan tidak senonoh, dia berkelakuan di luar kawanan dengan naik kereta tanpa berhati-hati, dia dah tahu dah, dia minum banyak, dia mabuk balik pada parti, dia patut naik Grab, dia bukan naik kereta bawa sendiri, tidak. Tapi dia nak pandu juga. Oleh sebab itu, dia patut dipertanggungjawab. Dan kita tidak boleh lagi lemah lembut dengan orang macam ini. Kita kena send very clear message yang amat jelas kepada semua orang, ya, yang ada kenderaan bermotor, yang suka minum hujung minggu, dia lebih waspada. Kalau dia minum, dia jangan pandu kereta. Minta orang lain pandu kereta atau naik Grab dan sebagainya. Inilah message kita nak bagi kepada rakyat Malaysia. Bukan kita nak sekat dia orang nak minum. Kalau agama dia benarkan dia minum, lantak dia lah, dia minum lah. Tapi apabila dia minum, dia mesti bertanggungjawab di atas setiap akibat daripada perlakuannya yang dia buat sendiri. Tak ada orang paksa dia minum, tak ada orang paksa dia memandu dalam keadaan mabuk, tapi dia buat dengan penuh pengetahuan bahawa akibat daripada keterlanjuran dia itu, ada orang akan menjadi mangsa, ada orang akan mengalami kesusahan hidup selama-lamanya. Itu awal berkaitan dengan perbincangan kita bagaimana pemandu mabuk ini akta yang perlu ditambah baik. Dan bila kita dengarkan cadangan yang bahagia Prof Datuk Dr sendiri berkaitan dengan isu pemandu mabuk ini, adakah cadangan-cadangan ini yang nanti bila ditambah baik untuk akta 333 yang mana Menteri Pengangkutan sendiri mohon pandangan daripada semua ahli masyarakat untuk berikan pandangan apa yang perlu dilaksanakan, apa yang perlu dibuat. Adakah bila berlakunya pengubahan ataupun penambahan kepada hukuman-hukuman lebih berat ini, kita nak beri keadilan kepada keluarga mangsa seperti yang bahagia Prof Datuk sebut tadi, adakah loophole dalam undang-undang itu dapat kita pastikan takkan ada kelompongan lagi dalam undang-undang ini macam yang bahagia Prof Datuk sebut tadi awal tadi, undang-undang jenayah yang mengakibatkan kematian itu jelas, tapi bila melibatkan undang-undang pengangkutan ini ianya samar sedangkan ia membawa kepada kematian yang sama. Macam mana kelompongan itu dapat kita atasi? Ya, undang-undang yang ada bawah kanun keseksaan, itu penal code mengenai menyebabkan kematian jelas. Seksyen 300, seksyen 302, 399 itu jelas. Kerana dia tidak melibatkan keadaan menyebabkan kematian itu, biasanya itu tidak melibatkan penggunaan kenderaan bermotor. Dalam amalan pentadbiran keadilan di Malaysia, apabila seseorang itu menyebabkan kematian, ketika itu orang yang menyebabkan kematian ialah sedang memandu dan ada kawalan terhadap kenderaan bermotor, biasanya dia akan didakwa di bawah Seksyen 304A, iaitu memandu. Dia akan katakan itulah satu keadaan yang melulu dan cuai, rash and negligent. Dan sekarang selain daripada, tetapi itu yang maksimalnya hanya ada 2 tahun. Okey, walaupun orang mati 2 tahun. Tapi kita pergi kepada Akta Pengangkutan Jalan Raya. Akta Pengangkutan Jalan Raya telah dipindah. Bahawa Akta 333 ni dulu dah pindah dah. Kita ingat orang dah takut dah. Sebab dia boleh tiapai 30 tahun penjara. Kalau didapati jelas dia periksa darah dia pun alkohol tinggi dan dia buatkan kemalangan dan orang tu mati, dia boleh didakwa dan dia boleh dihukum sampai 30 tahun maksimum penjara. Tetapi nampaknya ini tidak menakutkan orang. Orang masih lagi melakukannya. Apa lagi yang kita nak buat supaya orang yang suka minum, ambil dadah, bawa kereta menyebabkan kematian supaya dia insaf. Maka ramai orang telah berkempen, termasuklah Yang Berhormat Menteri Pengangkutan, supaya nak jadikan undang-undang yang lebih keras, yang lebih boleh menghindarkan dia supaya ada kesan penghindaran, deterrent effect kepada masyarakat supaya jangan buat benda ni. If you drink, do not drive. Itu yang penting. If you drive, do not drink. Ini dua-dua penting. If you drink,
do not drive. If you drive, do not drink. Saya. Macam mana nak buat? Mm-mm. Ini dangerous. Jadi sekarang, supaya mesej ini sampai kepada semua orang, Akta Pengangkutan Jalan Raya yang nak dipindah, iaitu Akta 333 ini Saya. lebih jelas, iaitu kebertanggungjawaban itu. Di sini kita kena masuk elemen kemanusiaan, iaitu kemanusiaan terhadap orang yang menyebabkan kematian itu hendaklah dilebihkan supaya dia ada kesedaran. Tidak guna hukum dia 30 tahun masuk penjara, apabila dia keluar nanti dia buat lagi sekali. Tidak ada kesedaran. Jadi sekarang apabila kita kenakan dia penjara kalau kata 10 tahun, 20 tahun, tapi kita ikat dia di situ, kita kenakan lagi tambahan, iaitu dia juga didenda untuk menyara keluarga si mangsa itu. Kalau dia ada anak kecil sampai anak tu dewasa, dia kena hantar contribution, potong gaji dia. Kalau dia bisnes, potong dia punya bisnes dia. Hakim boleh mengarahkan buat potongan gaji dan potongan apa. Ini penting. Kita boleh masukkan. Jadi siasatan ini semua akan dijalankan oleh pihak berkuasa. Cuma yang kita hendak, kita masukkan dalam perenggan kebertanggungjawaban itu. Sekarang ada section 41. Ada satu A, B, C. Kita tambahlah D ke E ke supaya dia lebih gigit, dia taring dia tu lebih kuat lagi. Gigit dia lagi. Dia dah langgar orang, dia menyebabkan kematian, dia kena bertanggungjawab. Yang di sini tujuan falsafah dia ialah supaya orang yang melakukan kedurjanaan ini sehingga manusia lain punya nyawa hilang, dia mesti bertanggungjawab terhadap orang itu punya keluarga, dependent dia, itu penting. Dia tidak boleh jangan lepas tangan. Okeylah, denda 10 tahun aku masuk penjara. Sebenarnya keluarga okey, bayar pembahasan 10,000. Itu resit. Bila dia keluar, dia buat lagi. Ini pengajaran kita nak bagi kepada semua ahli masyarakat kita. Enough is enough. Cukuplah. Sekarang kita tengok hari-hari ada kes baru kan. Betul. Ini yang amat tragis sekali lah. Saya terima kasih Prof. Datuk untuk awal ini. Saya kira kalau ada soalan-soalan berbangkit nanti kita akan bersama lagi dengan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Abdul Halim Siddiq, Profesor Undang-Undang Universiti Malaysia Kelantan. Bersama-sama dengan kita, insyaAllah. Kita nak berehat seketika. Jadi anda yang menonton kami di live Facebook IKIM FM, ada macam-macam cadangan lah. Prof. Datuk, nanti kalau sempat saya akan kongsikan beberapa cadangan-cadangan ini. Saya harap selepas berlakunya pindaan kepada Akta Pengangkutan Jalan ini, elemen-elemen penguatkuasaan pula perlu kita perkasakan, insyaAllah. Betul. Okey, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Dari hati anda jangan ke mana-mana, dengarkan kami. Siaran kita akan berlangsung sehinggalah jam 10 malam untuk anda. Teruskan setia bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Hati bertanya, mana pesona, hilanglah segala. Sakit bertubi, jiwa digari, kau takkan sendiri. Umpama kita satu tubuh, kekal sama saat jatuh, bangkit dengan teguh. Merenung matamu, kulihat dunia, percaya padaku, tiada terluka kiranya kita saudara, kiranya kita saudara. Pandang ke mata, hati ke jiwa, kita akan bersama. Menanti cerah, pasti berubah, kita bahagia. Umpama kita satu tubuh, kekal sama saat jatuh, bangkit dengan teguh. Merenung matamu, kulihat dunia, percaya padaku, tiada terluka kiranya kita saudara,
adalah hal yang merupakan sangat penting untuk menciptakan keluarga yang penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang tersebut gitu. Yang tidak mendapatkan kasih sayang di dalam rumahnya akan mencari kasih sayang di luar. Dan ketika mereka mencari kasih sayang di luar tersebut, maka jangan salahkan siapa-siapa jika kemudian di luar sana mereka kemudian terhanyut dengan godaan-godaan setan, terhanyut dengan godaan-godaan manusia-manusia yang kurang baik yang ada di luar sana, sehingga dari keluarga yang rusak, dari keluarga yang tidak ada cinta kasih, lahirlah anak-anak yang kemudian overdosis obat-obat terlarang, lahirlah kemudian anak-anak yang tidak memiliki kasih sayang kepada orang-orang di sekelilingnya, lahir pencuri, lahir perampok, bahkan ketika ia menjadi seorang misalnya pejabat di satu tempat, dia akan menjadi seorang pejabat yang mencuri, seorang pejabat yang curang, seorang pejabat yang berbuat semena-mena kepada orang-orang di sekelilingnya gitu. Itu makanya kemudian penting bagi kita untuk menciptakan kasih sayang di dalam rumah-rumah kita. Penting bagi kita untuk menciptakan cinta kasih di rumah-rumah kita. Jualan produk IKIM kembali dengan tawaran diskaun menarik dan hebat. Dapatkan buku-buku CD dan DVD serta cenderamata IKIM dengan layari laman web www.ikimniaga.my. www.ikimniaga.my turut ditawarkan kompilasi dan edisi digital untuk slot-slot radio yang menarik. Diskaun hebat sepanjang tahun menanti anda. Dapatkan segera. Ayo serta iKempen jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terangi malam anda dengan Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz Haji Osman. Yep, teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dari hati kita masih lagi bersiaran bersama-sama dengan dua orang tetamu. Dah kita dengarkan tadi bersama dengan bahagia Profesor Datuk Dr. Abdul Halim Siddiq, Profesor Undang-Undang Universiti Malaysia Kelantan. Bersama-sama dengan kita dah bincangkan tentang isu pemandu mabuk. Macam yang bahagia Prof. Datuk sebut tadi, tak kira lah sama ada minum alkohol ataupun pengambilan dadah. Yang penting kita nak pembelaan itu kepada keluarga mangsa dan juga tindakan yang sewajarnya yang boleh kita ambil kepada pesalah-pesalah dan juga pelaku jenayah ini. Okey. Dan kita juga bersama dengan bahagia Profesor Datuk Nur Aziah Haji Muhammad Awal, Profesor Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga Pesuruhjaya Kanak-kanak Suhakam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ke? Alhamdulillah. Lama dah juga kita tak bersiaran. Selamat Hari Raya kita. Selamat Hari Raya, Muazzin Batin. Samalah untuk kita sama-sama dengarkan pelbagai lagi perbincangan. Pastinya kita nak tambah baik kualiti masyarakat, keluarga dan juga yang paling penting yang Prof. Datuk perjuangkan adalah hak kepada kanak-kanak itu sendiri. Dan kini kita akan bercakap soal pasca COVID-19, PKPB dan dalam perutusan khas oleh Amat Berhormat Perdana Menteri hari ini tidak pula menyebut bilakah akan berakhir ataukah adakah akan sambung ataupun berakhir, jadi masih lagi menjadi teka-teki. Dan pastinya bila ada teka-teki sambung atau tidak ini, maka ada lagi kebimbangan kepada para ibu bapa yang mana ada guru-guru yang dah dipanggil untuk berada di kawasan sekolah masing-masing bermula Ahad ini. Dan maka dengan itu pastinya sekolah akan dibuka dan menteri juga dah umumkan taska-taska dah kembali beroperasi dan pihak Kementerian Pendidikan perlu menggariskan beberapa lagi pusat bimbingan kanak-kanak, tadika dan sebagainya untuk kembali beroperasi kerana satunya ada kebimbangan di kalangan ibu bapa yang kedua-duanya dah keluar bekerja, siapa pula nak melihat anak mereka di rumah. Dan dari satu aspek lagi, masih ada ibu bapa yang bimbang tentang tahap kesihatan anak-anak sekiranya mereka menghantar ke rumah pusat bimbingan dan sebagainya. Adakah aspek COVID-19 itu dapat kita hindarkan daripada anak-anak kecil ini? Kita nak dengarkan pandangan Prof. Datuk tentang isu ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih dahulu mengucapkan selamat raya lah kepada semua penting. Dan itulah hari ini ada Mak saya rasa ramai yang menunggu sama saya sebab yang cakap mengenai nak sambung
amat mengangkat, tapi kita rasa syukur tak ada sebarang pengumuman mengenai hal itu, tetapi apa yang Amat Berhormat nyatakan ialah mengenai bagaimana sebenarnya kita boleh bergerak terus, dan antaranya ialah dengan pembukaan taska dan taska ni sangat penting. Tadi ada juga beberapa insentif yang diberikan terutamanya kepada pengusaha taska, dan kemudiannya ada e-voucher untuk ibu bapa dan sebagainya. Ada juga pengurangan cukai yang boleh membantu, dan juga yang mengembirakan ibu tunggal dan juga OKU ialah bantuan sebelum Hari Raya Haji nanti dapat one off RM300 dan sebagainya. Jadi saya juga antara orang yang meminta kerajaan membenarkan pembukaan taska, sebab apabila PKPB bermula gitu dan kerajaan mengumumkan bahawa ramai dah boleh balik bekerja walaupun berperingkat 50%, 70% ya. Tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kata 83% pekerja sudah mula balik ya, secara sedikit-sedikit ataupun secara bergilir. Ini melibatkan sebab kita tahu bahawa ramai pekerja ni adalah ibu-ibu yang ada anak-anak kecil, ada yang anak, kalau anak dia dewasa macam saya bimbangkan cucu lah. Tetapi yang anak masih di peringkat yang perlu tinggal dengan pengasuh. Kalau tak ada pembantu rumah, dia dihantar ke rumah pengasuh. Jadi kerajaan telah pun membenarkan, tetapi mengikut SOP. Dan Kementerian Wanita memang telah ada SOP disediakan, dah ada, boleh dicapai dalam website dia. Dan kalau kita tengok SOP itu, kita dapati bahawa sebelum taska nak dibuka, mereka kena pergi buat nyah kuman dahulu, bersihkan, dan pastikan semua penjaga yang nak menguruskan anak-anak ini di taska berada dalam keadaan sihat, telah membuat saringan kesihatan ya. Yang saya rasa itu adalah perkara yang paling bagus yang boleh dilakukan, dan inilah juga pentingnya semua taska ini adalah taska yang berdaftar dengan Kementerian Wanita. Sebab kalau tak berdaftar, nanti kita tak tahu penjaga tu siapa. Saya selalu mengingatkan para ibu janganlah cari penjaga pakai online saja, pakai through WhatsApp, Facebook. Pastikan semua perkara dia adalah pengasuh yang berdaftar, dia ada juga latihannya. Dan kemudian bila berlaku COVID ni, kita nak pastikan bahawa dia benar-benar sihat untuk dia menerima kanak-kanak. Jadi SOP itu memang jelas. Satu, dia kena nyahkuman tempat jagaan itu. Kemudiannya bila nak hantar, ibu bapa sebelum hantar anak ke tempat jagaan mesti pastikan anak tak cek suhu, anak tak demam dan sebagainya. Dan dia tak ada sebarang kontak dengan orang yang memang ada yang positif COVID-19. Dan kemudiannya bila sampai kat tadi taska itu, dinyatakan dia orang ni macam kita masuk supermarket jugalah. Nak hantar anak pun pakai queue. Kalau kena hantar anak pukul 6.30 tu berada di situ, dan kemudian masuk seorang-seorang. Dan taska juga kena cek suhu kanak-kanak, pastikan anak-anak tak demam, masuk. Dan kemudiannya apabila semua ibu bapa dah hantar anak mengikut giliran itu, mereka kena pakai sanitizer untuk knock pintu. Semua yang anak-anak tu mungkin pegang perlu dinyahkumankan juga. Jadi perkara itu dah ada SOP-nya, dan saya berharap sangat pengusaha taska memastikan SOP itu dipatuhi. Kerana kanak-kanak ini adalah kumpulan yang vulnerable, yang sangat mudah berisiko tinggi dan terdedah. Dan kita tahu dalam tempoh PKP dan PKPB ni yang dimaklumkan kepada kita beberapa minggu yang lalu, dalam 347 orang kanak-kanak yang dijangkiti oleh COVID. Tapi kita syukur alhamdulillah tak ada sebarang kanak-kanak yang menjadi mangsa COVID yang meninggal dunia. Kebanyakan yang meninggal dunia ialah yang berumur 60 tahun ke atas. Jadi itu saya rasa mungkin kanak-kanak, sebab tadi pun Ketua Pengarah Kesihatan dah sebut pentingnya vaksinasi. Maknanya ibu bapa hari ini mesti bila dapat anak mesti memberi mereka vaccination supaya anak-anak ini mempunyai imuniti yang kuat untuk melawan penyakit-penyakit ini.
Saya, Prof. Datuk, kalau kita lihat berkaitan dengan isu, tak semua pun menghantar anak-anak mereka ke taska sebab kebimbangan tadi, bimbang bercampur dengan ramai orang di taska tersebut. Mereka memikirkan untuk tinggalkan di rumah bersama dengan adik-beradik yang lebih dewasa. Cuma nak minta pandangan dan juga nasihat Prof. Datuk sendiri, sedewasa manakah kanak-kanak yang perlu kita berikan pengawasan kalau nak tinggalkan kepada kakak ataupun abang mereka yang boleh kita bertanggungjawabkan adik-adik kecil ini? Sebenarnya kalau mengikut akta kanak-kanak, kanak-kanak tu ialah yang berumur di bawah 18 tahun. Saya. Jadi kanak-kanak bawah 18 tahun tidak boleh ditinggalkan tanpa diselia oleh orang dewasa. Yang nak menyelia adik-adik yang kecil-kecil ni mestilah berumur 18 tahun ke atas. Saya. Jadi kalau keluarga tu anak paling besarnya baru tingkatan 4 tak boleh. Ya, mesti ada orang dewasa. Sekurang-kurangnya nenek ke mak saudara ke yang boleh kita jemput bersama untuk pastikan sebab sekolah belum buka lagi. Ya. Dan setahu saya kalau sekolah dibuka pun sekolah akan mengutamakan pelajar yang nak mengambil SPM dan STPM. Jadi itu bermakna dalam tempoh ini, mungkin Julai atau Ogos ni, yang akan pergi ke sekolah dulu adalah kumpulan ini. Kerana mereka masih perlu mengikut SOP. Yang maknanya kalau satu kelas tu ada 30 orang. Tak bolehlah nak disusun meja tu 1 meter kan. Dan mungkin 15 orang boleh kelas 5 jam dan 15 lagi masuk next 5 jam. Sebab dia kata kelas hanya boleh berjalan dalam 5 jam, 6 jam sahaja. Tidak seperti kelas biasa. Jadi maknanya keseluruhan sekolah tu akan digunakan oleh kelas-kelas yang mengambil peperiksaan. Jadi yang sekolah rendah kita dah tahu dah, even peperiksaan PMR telah pun ditunda, tidak diadakan. Peperiksaan UPSR tak ada. Jadi yang bimbang bagi kami ialah, bagi saya ialah anak-anak ni kalau duduk di rumah, kalau tak ada internet, tak ada kemudahan-kemudahan asas, akan tercicir dengan pelajaran. Jadi kita juga mendengar pengumuman Perdana Menteri bahawa dengan kerjasama beberapa syarikat komunikasi, mereka akan cuba melebarkan jalur ini, memastikan semua kawasan diliputi dan semua orang mendapat internet percuma 1 GB tu. Dan bagi saya kalau di bandar saya rasa memang mungkin itu lebih mudah, tapi di luar bandar lah saya sangat risaukan anak-anak di luar bandar. Dan kalau saya pernah juga mencadangkan supaya mungkin selain daripada itu, kalau kawasan tu memang tak ada internet, tak ada kemampuan, maka mungkin kelas-kelas yang secara manual tetapi masih menggunakan SOP yang sedia ada, masih boleh diadakan, ya, terutama di sekolah rendah. Maknanya secara bergelir ke wallahualam bagaimana Kementerian Pelajaran nak buat, tapi saya merasakan ia perlu diadakan kelas-kelas seperti itu. Terutama pelajar yang baru masuk darjah 1 Januari hari itu, mereka perlu balik kembali ke sekolah. Rindu kat sekolah. Itulah. Jadi saya rasakan ibu bapa bila menteri mengumumkan mungkin nak buka sekolah balik, maka mereka ni kata takutlah dan semua. Tapi bila pergi mall tak takut pula ya. Yang ni yang saya rasa macam yang ni pun saya nak dengarkan pandangan. Bila saya pergi ke IOI baru ni, saya kata saya pun tak pergi ya, dah berapa bulan tak pergi ke mall-mall itu. Pergi setakat beli barang makanan yang barang saya keperluan perlukan. lah. Jadi pada musim hari raya itu, lepas hari raya saya pergi ke mall. Tapi saya dapati ramai orang dan ada yang membawa anak kecil, yang baby, yang berdukung. Saya kata bila menteri umum nak sekolah nak buka, takutlah apalah. Tapi pergi mall tak takut. Yang ni yang masalah. Jadi saya harap benarlah ibu bapa beri kerjasama dan pastikan yang nak hantar ke taska ini
pastikan anak-anak kita berada dalam keadaan sihat, anak kita memang sebelum masa lahir dan sebagainya ada mengambil imunisasi dan sebagainya. Jadi itulah harapan kita dan sedikit-sedikit kita akan terbiasa dengan norma baru. Betul. Dan kita rasa kita perlu menjaga kebersihan dahulu, mendahulukan keluarga kita, kita jaga kita dan kemudiannya masyarakat itu akan dengan secara automatik sama-sama dapat dijaga. Okey, berkaitan dengan tadi kita dah sentuh tentang isu kanak-kanak, Prof Datuk pun dah sebut bagaimana ibu ayah yang kita haraplah semoga rakyat Malaysia ini lebih prihatin. Memang amat kesal kalau bawa kanak-kanak keluar pergi ke mall dan sebagainya. Mungkin ada setengahnya beri alasan tak ada yang menjaga di rumah. Macam mana tu Prof Datuk? Sebenarnya kalau suami isteri tak payahlah suami je dah pergi buat macam PKP pertama, fasa pertama, hanya ketua keluarga yang keluar. Saya memahami bahawa anak-anak sangat stres. Saya dapat beberapa mesej dan panggilan daripada ibu-ibu, bapa-bapa ni, dia kata anak saya stres sangat sebab tak boleh keluar rumah yang fasa pertama dan kedua. Itu memang tak boleh keluar langsung keluar rumah. Tapi bila dah boleh keluar sekarang ni, dibenarkanlah kalau nak pergi ke taman, nak pergi berjalan, bawalah pergi ke tempat lapang, tempat yang tidak terlalu ramai orang. Jangan bawa pergi tempat yang padat dengan orang. Kepadatan itu adalah bahaya kerana COVID ini memang airborne, boleh jangkiti dengan cara demikian. Kita tak tahu siapa ada kat mall tu. Betul. Dan sekarang ini pula kita pun kalau pergi, takkanlah nak bawa anak pergi pasar, pergi tempat-tempat yang kalau setakat dia nak beriadah kat kawasan perumahan kita tu, ada kawasan bawa suruh dia naik basikal ke, kita sama-sama berada untuk menjaga memastikan anak berada dalam keadaan selamat. Itu saja. Dan pastikan dia tidak berkumpul dan campur dengan anak-anak orang lain di taman ataupun di jalan raya tu. Itu saja. Bagi saya itu dah cukup untuk hilangkan stres anak yang selama ini tak boleh keluar. Dan kalau nak main game pun saya rasa boleh dibuat di kawasan rumah. Kalau rumah tu tak ada kawasan langsung, pergi ke park, tapi within the family, satu keluarga. Macam hari raya itu hanya boleh up to 20 orang tapi daripada keluarga yang sama. Maknanya tak boleh lebih daripada itu. Dan kita tahu keluarga kita ni tak ada close contact dengan orang yang ada COVID-19. Jadi itu kita mesti selalu ingat. Kadang-kadang kita ni, bila rakyat Malaysia ni sangat berbudi bahasa. Kita cakap beralas. Kadang-kadang kita nak cakap ke orang, boleh tak? Kadang-kadang orang kata, tak boleh salam ke? Katalah memang kan kita tak dibenarkan salam. Nampak biadab pula ya? Anak orang, kalau anak yang comel kecil, alah comel ni nak pegang pipi. Tak payahlah pegang pipi, tak payahlah cium baby. Semua itu perlu kita katakan, tolonglah jangan sentuh anak saya. Sebab walaupun itu adik-beradik kita, kadang-kadang kita tak tahu where they've been, dengan siapa mereka. Dan saya sendiri pun, kalau suami saya balik daripada shopping, dia diarah untuk pergi membeli barang, balik je sampai dekat pintu rumah, anak saya dah kata, Daddy kena tukar baju, kena mandi dan sebagainya. Sebab kita tak nak membawa penyakit itu ke dalam rumah. Betul, nampaknya macam leceh. Ramai orang rasa macam lecehnya, penatnya nak buat benda-benda. Tapi kita perlu sebab kita nak selamat. Itu je. Lebih baik mencegah lah kan daripada perkara-perkara yang ini. Dan jangan sampai dah kena. Orang kata dah terantuk, nak tengadah tak guna. Betul. Kita mesti selalu ingat, kita tak nak terantuk pun. Betul. Bagi saya tak nak terantuk pun. Jangan terantuk pun. Okey, kalau sebelum ni kan Prof Datuk, kita dengar dengan berita-berita penderaan terhadap kanak-kanak. Dera fizikal, memang kita nampak penderaan fizikal itu. Tapi dalam aspek bawa anak-anak keluar, ini juga satu penderaan kepada mereka sekiranya mereka terdedah kepada bahaya. Cuma bahaya ni bahaya yang tidak nampak. Sekali lagi lah saranan dan pesanan kepada yang bahagia Prof Datuk. Kalau sebelum ini kerajaan nak memasukkan elemen bawa anak keluar itu satu kesalahan. Kita harap masyarakat cakna perkara ini juga satu kesalahan yang perlu diambil perhatian. Bukan setakat pukul, mencederakan kanak-kanak secara fizikal, tapi bawa mereka keluar, mendedahkan mereka kepada bahaya COVID-19, itu juga satu kesalahan. Sebenarnya betul. Kalau kita tengok akta kanak-kanak tu, dia kata
mana-mana orang yang mendedahkan seorang kanak-kanak kepada risiko untuk dicederakan. Itu lebih kepada fizikal ya. Tapi mental, termasuk mental dan seksual. Dan kalau mental itu lagilah ya, kadang-kadang kita tak nampak lukanya. Itu yang dikata luka di tangan nampak berdarah, luka di hati siapa tahu. Yang itu kanak-kanak kadang-kadang dia perap, dia dalam diri dia yang menyebabkan sampai dia tak boleh nak survive. Dan yang kita bimbang baru-baru ni ialah bila mereka tak boleh keluar langsung, berada dalam rumah terkurung begitu, itu akan menyebabkan emosi mereka tak boleh kontrol masalah-masalah emosi. Tapi sekarang dah dibenarkan keluar, tapi janganlah dedahkan. Sebab tu kerajaan kebenaran tu bertahap dan dengan penerangan. Saya ingat Menteri Datuk Seri Ismail Sabri banyak sangat cakap, dia kata janganlah bawa anak pergi ke keluar ke mall, jangan bawa dia bercampur dengan orang, jangan bawa dia pergi air raya. Kerana kalau kita sayangkan anak, kita tak nak anak kita, sebab kita tahu sebagai ibu lah, saya rasa kalau anak sakit, kita lah orang yang paling susah sekali. Betul. Sebab kita lah nak, kalau dia menangis, jaga malam nak pergi hospital. Dan COVID ni pula kita tak boleh jaga anak kita di hospital. Yang itu kita kena ingat lah. Dan ibu-ibu, bapa-bapa ni perlu nak ingat. Ini bukan isu kesianlah anak lama tak pergi mall. No, kita kesiankan lagi dia daripada dia kena COVID-19. Okey, saya kira itu atas kesempatan. Mohon maaflah kepada semua yang merindui segmen Dari Hati ini. Kita buka soalan-soalan juga kepada anda nak menghantarkan kiriman soalan. Cuma kita akan kumpul soalan-soalan terdahulu. Kita akan bawa kepada episod-episod akan datang. Kita doakanlah semoga kita dapat lalui fasa berikut ni dengan kebiasaan yang sebelum ini, dapat Prof Datuk bersama-sama dengan kita di konti untuk kita bersiaran. Di akhir ini sedikitlah pesanan yang bagi Prof Datuk kepada semua ahli masyarakat, kepada keluarga, institusi keluarga pasca COVID-19 ini lebih besar peranannya. Kalau sebelum ini PKP kita faham semua orang dilindungi, kiranya kerajaan menjaga, tapi sekarang ni kita kena jaga kita. Jadi pesanan Prof Datuk sendiri kepada semua, peranan sama-sama. Saya menyerulah semua orang, termasuk diri saya dan keluarga saya, supaya kita duduk berfikir sejenak macam mana kita dah lalui hampir 3 bulan ya, dalam keadaan yang sangat bagi kita selamat dan kita tidak didedahkan kepada penyakit itu. Dan kerajaan sama-sama memastikan kita berada dalam keadaan selamat. Peraturan-peraturan itu diadakan untuk memastikan rantaian COVID ini diputuskan dan kita tidak perlu berlama-lamaan dalam keadaan perintah kawalan pergerakan ini. Dan bagi saya, semua ini dibuat bukan untuk sesiapa. Semua ini dibuat untuk kebajikan dan kepentingan kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita dan negara kita. Jadi kita perlulah sama-sama memastikan. Tetapi saya rasa rakyat Malaysia ni sangat baguslah, dan saya memuji, walaupun saya nampak masa hari raya itu, masa cuti, nampaklah juga melepaskan geram dan bawa anak keluar. Tetapi rata-rata kalau pergi supermarket, queue, ambil temperature, dan itu sangat dilakukan dengan sangat berhemah. Dan adalah 1-2 kes yang jadi marah sebab berdiri lama nak beli santan dah habis ya, dekat raya gitu. Itu perkara biasa. Tetapi bagi saya rata-rata majoriti masyarakat kita sangat menghormati dan peraturan yang ada dan mendengar apa yang kerajaan sarankan, dan kita berharap, kita berdoa kita akan cepat COVID-19 ini cepat berlalu dan kita boleh hidup di Malaysia ini dengan cara kita dengan lebih selamat. Dan tetapi walaupun saya rasa walaupun kita, kalaulah PKPB ini ditamatkan pun, norma-norma baru yang telah kita lakukan ini masih perlu kita teruskan sekurang-kurangnya lagi setahun. Betul. Sebab yang saya tahu daripada penerangan COVID-19 ni tak mungkin hilang begitu sahaja. Dia masih ada dalam masyarakat. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati dan menjaga kesihatan kita. Saya terima kasih Prof Datuk. Kita jaga kita. Betul. Itulah yang kita nak terapkan. Kita jaga kita, peranan kita bersama
bersama untuk pastikan semua orang berperanan untuk mengekang penularan wabak ini. Seperti yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun dah ucapkan terima kasihlah kepada rakyat Malaysia dengan bagus dan jayanya mematuhi semua aspek. Dan yang pentingnya kita mesti menang. Kita mesti menang dalam peperangan ini dan itu memerlukan kerjasama semua. Okey, apa pun sekali lagi terima kasih banyak Prof Datuk untuk kesempatan ini. Dari hati sepanjang PKPB ini kita ada keterbatasan sejam bersiaran. Harapan kita agar siaran pun clear. Ada yang cakap dengan saya, mak tengah tengok sambil makan kerepek pisang. Seronok sangatlah tu. Apa pun kita harapkan semoga input-input yang diberikan oleh pakar-pakar kita dapat kita manfaatkan, terutamanya dalam tempoh kita PKPB, dan juga Dato' Halim kongsikan tadi berkaitan dengan pemandu mabuk. Kita berharap sangatlah agar tiada lagi kes-kes yang meragut nyawa, yang mengakibatkan keluarga mangsa yang juga menjadi mangsa. Kan kita tak nak mereka hilang tempat bergantung, sumber pendapatan dan sebagainya. Apa sekali lagi terima kasih banyak Profesor Datuk Nur Azir Haji Muhammad Awal. Sampaikan salam juga kepada Prof Datuk Dr. Abdul Halim. Sama-sama. Dah besar muncul kita. Ya, terima kasih berdua pasangan keluarga bahagia ini bersama-sama dengan kita dalam siaran dari hati ini. InsyaAllah kita ada waktu ke lapangan. Kita akan berjumpa lagi. Mungkin kesempatan kita ni amat ringkas, amat singkat sebenarnya bersama-sama dengan Datuk Halim pun. InsyaAllah kalau ada ruang waktu yang mungkin rakan-rakan sahabat-sahabat kita di Warna Pagi nak bincangkan tentang isu ini, mungkin kita boleh bawakan sekali lagi Profesor Datuk Dr. Abdul Halim untuk bicara tentang pemandu mabuk selepas ini, insya-Allah. Sekali lagi terima kasih banyak. InsyaAllah. Kita jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum. 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 Itu dia bersama-sama dengan dua orang tetamu kita di Skype. Okey, mereka di rumah bersama-sama dengan kita, pasangan suami isteri ini. Alhamdulillah, kok orang terkejut macam mana pula boleh bergaung, bergema-gema pula menyahut suara Datuk Halim bersama-sama dengan Datuk Nazia. Apa sekali lagi saya ucap terima kasih kepada yang bagi Profesor Datuk Dr. Abdul Halim Siddiq, Profesor Undang-Undang Universiti Malaysia Kelantan, juga bersama yang bahagia Profesor Datuk Nazia Haji Muhammad Awal, Profesor Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia, untuk dari hati kita. Terima kasih juga kepada anda yang dah pun bersiaran bersama-sama kita di live Facebook IKIM FM. Kembali semula minggu hadapan, hari dan waktu yang sama, jam 9 malam dari hati setiap Jumaat. Esok pula minggu depan kita akan bersama dengan bahagia Tuan Haji Ikram Hussein untuk bicara selanjutnya minggu hadapan. Takkan menyerah, begitu mujahadah, begitu terselah, biarlah basah bumi yang tarian telah diperlukan, hanya yang beriman terus ke depan, dan demi masa dan demi agama
Minyak berkualiti. Burak Oil. Pilihan community. Burak Oil. Prestasi tidak diragui. Pilihan tempatan, pilihan Malaysia. Burak Oil, Burak Oil. Stesen community anda. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Apa cerita warna pagi Dengarkan. Yang mana pengalaman jadi imam tarawihnya, yang mana pengalaman jadi imam khatib sembahyang rayanya. Pertama kali pula tu seumur hidup. Ada yang tanya pada saya sebab masing-masing nak jadi imam ni. Ustaz bagi tahu sunnahnya sembahyang raya ni baca rakaat pertama surah Al-A'la, kemudian rakaat yang kedua hal ataka hadithul ghasyiyah. Jadi dia kata, ustaz, saya ni macam mana ni ustaz ya? Saya tengah fikir nak lari daripada keluarga saya ni. Sebab dia orang nak minta jadi imam. Saya ni hafal Inna a'tayna dengan Qul Huwallah je ustaz. Ya Rabbi. Jadi ustaz kata kena baca A'la dengan Ghasyiyah. Saya tak hafal ustaz. Jadi macam mana saya kena beli mushaf tahajud tu ke? Nak kena letak dekat depan. Lepas tu macam mana saya nak selak muka surat ke time saya tengah semak. Dia punya kerisauan dia tu. Faham. Tapi kerisauan itu datang daripada semangat nak mengamalkan apa yang dituntut oleh agama. Umur yang dia kata, saya ni umur dah 60 lebih ustaz. Ya, tapi dalam keadaan umur 60 lebih ni, dia surah saya hafal yang itu je. Tapi dia nak, kan, dia mahukan pada perkara tersebut. Jadi sebab itu pentingnya kita kata, kesedaran yang macam itulah yang disebut taufik daripada Allah SWT. Banyak lagi yang menarik dalam Warna Pagi Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladhi khalaqa fasawwa. Yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya. Walladhi qaddara fahada. Dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Walladhi akhrajal mar'a. Dan yang menumbuhkan rerumputan. Faja'alahu ghufa'an ahwa. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra. Dan kami akan mudahkan bagimu ke jalan kemudahan. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Oleh sebab itu, berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Sayadzakkaru man yakhsha. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Wa yatajannabuha al-ashqa. Dan orang yang celaka akan menjauhinya. Alladhi yasla an-nar al-kubra. Yaitu orang yang akan memasuki api yang besar. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia salat. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inna hadha la fi as-suhufil ula. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa. Yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Daripada Ibnu Umar
radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'adzakum billah fa'idhu, wa man sa'alakum billah fa'atuh, wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa in lam tajidu fad'u lah." Maksudnya, sesiapa yang meminta pertolongan kepadamu kerana Allah, maka lindungilah ia. Sesiapa yang meminta kepadamu kerana Allah, maka berilah ia. Sesiapa yang memberi kebaikan kepada kamu, balaslah ia. Jika kamu tidak mampu membalas, berdoalah untuknya dengan kebaikan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam wa ilayka ya'udus salam فحينا ربنا بالسلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. Petikan ringkas perutusan khas oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia mengenai Pelan Pemulihan Ekonomi Jangka Pendek. Dan bagi meningkatkan keyakinan ibu bapa untuk menghantar semula anak-anak mereka ke taska, kerajaan akan memberikan grant kepada pengendali taska untuk mematuhi dan melaksanakan SOP yang ditetapkan. Dan selain itu, e-voucher akan disediakan untuk perkhidmatan pengasuh kanak-kanak yang ditempah dalam talian dan juga insentif cukai pendapatan individu untuk yuran yang dibayar kepada taman asuhan dan taman didikan kanak-kanak sehingga RM3,000. Langkah ini akan dikawal selia oleh Kementerian Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat dan LHDN. Ibu 102.7 FM. Anda kini sedang mendengar Ekspresi Iklim bersama Faiz Haji Osman. Yep, bersama dengan saya Faiz Haji Osman bersiaran hari ini sehinggalah jam 12.30 malam nanti, edisi Jumaat. Tengah buat apa tu semua rakan-rakan saya. Selamat berhujung minggu lah kepada anda yang dah pun keluar ke pejabat untuk bertugas. Ramai yang dah dipanggil bekerja. Untuk sebelum ni bekerja dari rumah, kini dah ke pejabat. Jadi anda mungkin hujung-hujung minggu ni waktu rehat seisi keluarga. Ingat, walau macam mana pun yang nak keluar dan sebagainya, patuhi SOP seboleh-bolehnya seperti yang dipesan oleh Profesor Dato' Nur Azli Haji Muhammad Awal tadi, berkaitan dengan jangan bawa kanak-kanak ataupun dedahkan mereka kepada bahaya di luar yang mana berisiko untuk terkena jangkitan COVID-19. Kita awasi dan pastikan anak-anak kita berada dalam keadaan yang selamat, insya-Allah. Okey. Dan sepanjang jam ini saya akan berkongsi bersama-sama dengan anda. Anda boleh hantarkan ucapan lah 011-2904-004. Apa pun ucapan saya akan bacakan, saya akan raikan
Di samping itu anda juga bolehlah nak minta lagu. Lagu apa? Saya akan tunaikan sekejap lagi permintaan anda. 01129004 dan saya nak kongsikan berita berkaitan dengan perkembangan terkini PKPB dan juga COVID-19 ini. Antara berita awal saya nak kongsikan, kerajaan akan mengkreditkan RM50 ke dalam akaun e-dompet pengguna dalam usaha menggalakkan pembayaran tanpa sentuh, kata Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Perdana Menteri berkata inisiatif itu akan dilaksanakan menerusi program e-penjana bernilai RM750 juta. Bermula Julai ini yang dijangka memanfaatkan kira-kira 15 juta rakyat. Inisiatif ini juga akan dipadankan dengan tambahan baucer, pulangan tunai dan diskaun berjumlah RM50 daripada syarikat khidmat e-dompet. Itu antara inisiatif yang diberikan kepada pihak kerajaan untuk sama-sama kita menggalakkan lagi pembayaran tanpa sentuh menerusi e-dompet yang telah pun diperkenalkan. RM50 diberikan kepada pemilik akaun e-dompet dalam usaha menggalakkan pembayaran tanpa sentuh. Okey, itu antara satu berita yang saya nak kongsikan. Banyak lagi yang akan saya bicarakan tentang perkembangan terkini COVID-19 dalam negara dan juga apa berita-berita terbaru PKPB ini kepada anda semua. Jangan ke mana-mana, ucapan anda saya nantikan 01129004 berhibur bersama dengan UNIC Ya Hanana. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله
di mana jua destinasi anda. IKIM setia menemani perjalanan anda dengan juadah minda yang bermanfaat menerusi rancangan terbaik kami. Dengarkan setiap hari rancangan Ibrah, Fasal Luna, Islam Agamaku, Iman Nuna dan Usra Nurani. Pastikan sentiasa setia mendengar segmen Destinasi jam 4 petang hingga 7 malam bersama Mona dan Syafiq di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dalam menghadapi penularan penyakit COVID-19, kita juga berhadapan dengan situasi penularan berita palsu. Media sosial memudahkan kita berkongsi maklumat dan berita. Bagaimanapun, apa sahaja yang hendak dikongsikan perlu disemak kesahihannya terlebih dahulu. Dalam Islam, perkara ini disebut sebagai tabayyun. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat 6 surah Al-Hujurat, maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini, dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Ada beberapa langkah yang boleh kita gunakan untuk proses tabayun. Pertama, elakkan daripada terus memanjangkan berita yang diterima dengan serta-merta. Semak dahulu siapa penulisnya untuk memastikan penulisan itu berautoriti. Lazimnya berita palsu tidak menyatakan identiti penulis asal. Kedua, semak berita yang diterima dengan melakukan rujukan silang kepada sumber media yang mempunyai kredibiliti. Sekiranya berita yang sama dilaporkan dalam media yang berkredibiliti, maka kebolehpercayaan berita yang diterima itu adalah tinggi. Ketiga, kebanyakan berita palsu tidak ditulis dengan baik. Banyak kesilapan boleh dikesan dalam berita tersebut. Misalnya, kesalahan ejaan dan nahu, kesalahan fakta serta gambar yang tidak disunting dengan kemas. Semua ini adalah antara tanda kemungkinan berita yang disebarkan itu palsu. Akhir sekali, jika kita tidak dapat mengesahkan berita yang diterima, adalah lebih baik untuk tidak menyebarkan berita itu. Tak lagi jika kita sendiri curiga dengan kesahihan berita itu. Dalam kata lain, jika tidak pasti, jangan kongsi. Janganlah kita menjadi ejen penularan berita palsu. Sebaliknya, bertanggungjawab terhadap semua berita yang dikongsikan. Hanya dengan rasa tanggungjawab ini, kita akan dapat menghentikan penularan berita palsu. Penyampai berkaliber, Assalamualaikum junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. pengisian bermutu, inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. Terima kasih semuanya rakan-rakan saya yang terus setia bersama-sama dengan saya Faiz Haji Osman. Buat apa tu adik-adik Abang Faiz yang dah pun terima tawaran kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam, tahniah saya ucapkan. Mungkin banyak persiapan dan persediaan yang perlu dibuat. Cumanya kelas atas talian lah bersama-sama dengan pensyarah-pensyarah anda. Okey, apa pun anda boleh kongsikan ucapan 0112900404. Saya nak bacakan rakan kita berkongsi ni, Izzatul Husna, jauh dari Kahirah, Mesir. Nak ucapkan selamat malam buat mak dan ayah di Malaysia, adik-beradik, pakcik, makcik dan semua yang mengenali diri saya. Stay safe, stay healthy, jaga diri semua. Dia nak dengarkan lagu ini, Dun Said by Mas'ud Curtis. Kalau ada saat lagi saya tunaikan lagu permintaannya. Jangan bimbang, kalau ada saya tunaikanlah. Okey, untuk anda teruskan kesetiaan bersama-sama dengan kami. Kejap lagi, banyak lagi yang bakal saya bicarakan. Terus hantarkan ucapan anda lah, 0112900404. Kita dengarkan lagu ini daripada artis yang berjaya dengan lagu mereka di YouTube channel mereka ni, Lembaran Juzuk Cinta, dah mendapat 207,000 tontonan. Teruskan penonton dan dengarkan lagu ini bersama-sama. Ini dia Lembaran Juzuk Cinta, gandingan Halim Ahmad dan juga Furqan Fawaz, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Aku tak punya kudrat bila dia mendatang.
Dalam satu kitab kumpulan hadis-hadis oleh Imam Al-Baihaqi, Syu'abul Iman, dia ada satu bab khas yang mencerita tentang kelebihan akal manusia itu berkaitan dengan iman. Dan dalam itu yang menariknya ada satu hadis yang dinisbah kepada Nabi yang diriwayatkan disebut qawamul mar'i aqluhu wala dina liman la aqlalah. Tegak seimbang seseorang manusia itu dengan akalnya, ataupun tegak seimbang seseorang itu ialah akalnya, dan tiada agama bagi mereka yang tiada memiliki akal. Untuk bertanggungjawab tu dia kena ada akal, dia kena sedar dan dia kena faham. Kalau dia lupa, dia gila, dia tak ingat, macam mana nak dia ada tanggungjawab itu? Dengarkan Agama dan Peradaban setiap hari Rabu pada pukul 12.30 hari. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kini kebanyakan industri kecil dan sederhana di negara kita terkesan dari sudut ekonomi akibat dari penularan wabak COVID-19. Oleh itu, pihak Radio IKIM mengambil inisiatif dengan memberikan 50% diskaun untuk semua pakej yang disediakan, serta pakej iklan percuma bernilai RM15,000 dalam bentuk ROS pakej untuk setiap pembelian bagi membantu semua pengusaha industri kecil dan sederhana yang terjejas akibat pandemik ini. Jana semula bisnes anda dengan mengiklankan produk anda di Radio IKIM. Keterangan lanjut sila hubungi unit pemasaran IKIM di talian 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Awas penipuan firma klon. Penipu akan menggunakan nama, logo dan butiran lain firma yang sah untuk mempromosi skim pelaburan palsu melalui saluran media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan Twitter dengan menjanjikan pulangan yang luar biasa tinggi dengan sedikit atau tanpa risiko. Sentiasa rujuk laman web Suruhanjaya Security Malaysia di www.sc.com.my untuk menyemak firma yang dilesenkan dan didaftarkan serta senarai peringatan pelabur sebelum melabur. Hubungi, semak dan dapatkan pengesahan secara langsung dengan firma yang berlesen dan berdaftar dengan SC. Semasa membuat pelaburan, pastikan pembayaran dibuat terus ke akaun bank rasmi syarikat berlesen dan berdaftar dengan SC. Pesanan ini dibawakan khas oleh InvestSmart, satu inisiatif Suruhanjaya Security Malaysia. يا من أتيت فزدت حبنا أسعدتنا وجمعت شملنا أنت هدية من الله لنا بعد انتظارنا لك طول السنة فيك السرور والهنا حمدا لك يا ربنا عيد سعيد let's enjoy this happy day عيد مبارك come on let's celebrate عيد سعيد let's enjoy this happy day عيد مبارك come on let's celebrate let's celebrate Allah Allah thank you for this day Feeling so good, smiles and greetings everywhere. Eid Mubarak to everyone out there. Whole families together and celebrate. Today's the day, so come on, no time to waste. Sometimes the world takes us so far, from miles apart. Today you're in my heart. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Let's celebrate. Allah Allah, thank you
Masjid Cina Negeri Melaka. Masjid Cina Negeri Melaka merupakan masjid ketiga selepas Masjid Muhammadi di Ipoh dan Masjid Cina di Rantau Panjang, Kelantan yang dibina di Malaysia bercirikan seni bina negara Cina. Masjid Cina Negeri Melaka terletak dalam mukim kerubung berhampiran Stadium Han Jebat Melaka. Masjid ini mula beroperasi pada 27 Jun 2014 dan solat Jumaat pertama telah diadakan pada 6 Ramadan 1435 Hijrah bersamaan 4 Julai 2014. Keseluruhan konsep seni bina masjid ini diilhamkan daripada seni bina negara Cina yang didapati daripada kajian masjid serta seni bina di sekitar Beijing, Shanghai dan Xi'an. Masjid Cina Negeri Melaka